Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammadinir raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna rushdana wa a'izna min shururi anfusina. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا يسر ولا تعسر ربنا سهل يا كريم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat tuan-tuan yang mulia, pertama kalinya marilah sama-sama kita rafak syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah memuliakan kita dengan adanya Islam dan diangkatkan martabat kita dengan adanya iman dan dipilih kita daripada orang-orang yang diletakkan akan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang kepada kita untuk terus menikmati hidup. Itulah muslimin muslimat tuan-tuan yang mulia, ulama sering royak kepada kita, sering pesan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala dia dengan kita ni kadang-kadang dia mengurniakan apa jua daripada banyak segala perkara yang kita tidak jangkakan. Ulama ahli tasawuf juga menyatakan bahawasanya seseorang digalakkan berdoa adalah semata-mata untuk menunjukkan sifat kehambaan diri dia. Bukanlah semata-mata Allah Subhanahu wa taala letak pada doa itu untuk meminta. Kerana terkadang apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semua dia beri belaka, bahkan apa yang kita tidak minta pun Allah Subhanahu wa taala beri. Kerana dialah yang memiliki akan segala sifat kekuasaan. Dialah memiliki akan segala sifat kesempurnaan. Begitulah juga di sebalik doa itu sendiri, bukan kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala antara sifat dia ialah Maha mengetahui. Kalau kita tak rayak pun Tuhan tahu. Bahkan apa yang kita tidak tahu pun Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu tahu. Sebab dialah yang mentadbir akan alam ini. Inilah sebagai dalil kita tadi sering baca Al-Quran, hak kita duk sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir akan sekalian alam. Apa jua keperluan makhluk, apa jua kehendak makhluk, semua Allah Subhanahu wa taala beri belaka. Apa jua hajat yang ada pada makhluk, Allah Subhanahu wa taala makbul belaka. Cuma terkadang makbulnya apa jua yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut, ada yang Allah Subhanahu wa taala segerakan dan ada yang Allah Subhanahu wa taala takhir ataupun lewatkan, dan ada juga yang Allah Subhanahu wa taala beri apabila kita bertukar alam nanti, iaitu apabila pisah kita daripada dunia memasuki kepada alam akhirat. Muslimin muslimat tuan-tuan yang mulia, hari ini alhamdulillah kita berada pada 19 daripada bulan Ramadan. Telah berlalu Ramadan 18 hari, hari ini hari yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang memanjangkan umur kita dan menghiasi waktu-waktu kita dengan amal ibadat. Ulama pernah menyebut, man kana yaumihi mislu amsi fahuwa maghbub, wa man kana yaumihi asyarru min amsi fahuwa mal'un, wa man kana yaumihi khairum min amsi fahuwa mu'min. Sesiapa yang menjadikan hari ini di dalam kehidupan dia terlebih baik, sesiapa yang menjadikan hari ini dalam kehidupan dia sebagaimana kemarin, maka dia termasuk daripada kalangan orang yang maghbub. Sesiapa yang menjadikan hari ini terlebih buruk daripada kemarin, maka dia termasuk daripada orang yang dilaknat oleh Allah. Dan sesiapa yang menjadikan hari ini terlebih baik daripada kemarin, maka dia ni adalah orang mukmin yang sebenar. Apakah mafhum secara menyeluruh daripada kalam ulama tersebut? Secara mudahnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok berlalunya waktu di dalam kehidupan kita, kemarin ke, hari ni ke, esok ke, ataupun lusa ke, hal keadaan kita tadi hidup dia bawa modal tular. Kalau daripada dulu kita tak pandai baca Quran, lah ni pun tak pandai baca Quran, akan datang pun kita tidak usaha untuk kita tak dipandai baca Quran.
Kalau dulu kita tadi tidak mahir dengan ilmu agama, sekarang pun tidak mahir dengan ilmu agama, akan datang pun kita tidak mahir juga dengan ilmu agama, ataupun istilah mudahnya duk bawa modal tular, maka kita ni termasuk daripada kalangan orang maghbub. Apakah arti maghbub? Arti maghbub ni secara kata ulamanya ialah umpama seseorang yang beli barang dengan harga 100 riyal lalu jual dengan harga 100 riyal juga. Ruginya tidak atas nilai barang kerana nilai tidak susut, tetapi letih saja. Begitulah juga kita menyelusuri akan kehidupan di atas muka bumi ini. Nah, nak kata rugi tak rugi sebab kita boleh makan, boleh minum, boleh hidup, boleh pergi mari, boleh gembira, boleh seronok. Tetapi letih saja, arti letih saja sini sia-sia waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita daripada hari-hari yang berlalu. Wa man kana yaumihi asyarru min amsi. Sesiapa yang menjadikan hari ini lebih buruk daripada kemarin, fahuwa mal'un, inilah tanda orang yang Allah Subhanahu Wa Taala benci kepada mereka. Kenapa? Kerana mereka tidak menghiasi waktu-waktu yang Allah Ta'ala beri tadi dengan benda-benda yang memanfaatkan diri mereka. Bahkan mereka tadi menyia-nyiakan peluang tersebut. Nah, lagu mana kita kata orang yang menjadikan hari ini lebih buruk daripada kemarin? Kalau takdirlah kemarin dia tadi ada baca Quran 1 juzuk, kemarin dia salat sunat tarawih, kemarin dia melakukan amalan-amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala jamin untuk memperolehi akan pahala sekaligus mendapatkan syurga. Tetapi mari pada hari ini dia tinggal berlaku kebaikan kemarin, bahkan dia letak diri dia pula di dalam keadaan perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa. Maka hari kepada hari kepada hari yang tidak baik dalam kehidupan dia, itulah menandakan bahawasanya dia tak dijauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam dia kata lagu mana? Maqamuk haitsu aqamak. Kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah diukur sejauh manakah kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala di sisimu. Secara mudahnya kita kata nak tengok Allah Taala ni dekat ataupun jauh dengan kita, maka tengok dulu kita dengan dia ni setara mana. Kalau kita ni rasa jauh dengan dia, bermakna dia juga jauh dengan kita. Dan yang ketiga, wa man kana yaumihi khairum min amsi fahuwa mu'min. Sesiapa yang menjadikan hari ini di dalam kehidupan dia lebih baik daripada kemarin, inilah yang dikatakan mukmin sejati. Kerana orang mukmin tadi ialah orang yang sentiasa bersedia untuk menghadapi hari sesudah berlalu dalam kehidupan dia. Kalau dulu dia tadi berada pada usia remaja, mari pada usia belia dia berusaha supaya apa? Supaya dia tak dicomel untuk menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu dia berada pada usia belia, lalu ni dia menjangkau akan usia tua, bermakna dia tak dipaham bahawasanya waktu kehidupan aku ni semakin singkat. Sebab tu kita ni sebenarnya hamba mati je. Kau sehari kau dekat dengan mati, kau sehari kau dekat dengan mati, kau sehari kau dekat dengan mati. Itulah kata Profesor Dr. Hamka di dalam buku dia, sesungguhnya kehidupan manusia itu adalah suatu perjalanan menuju kepada kematian. Jadi hakikat hidup ni jalan nak pergi ke mati, tuan-tuan. Nah, dan tugas di dalam hakikat hidup ni Allah Ta'ala letak pada kita ni dua perkara. Satunya sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada kami. Dia buat kita tadi untuk apa? Untuk jadi hamba dia. Yang kedua pula disebut dalam Al-Quran juga yang mana dia berbicara dengan malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'inu fil ardi khalifah. Dia cipta kita ni ialah untuk kita tadi menjadi khalifah bagi mentadbir akan alam raya ini. Khalifah untuk siapa, tuan-tuan? Untuk kita pimpin tadi siapa? Yang pertama untuk pimpin jiwa kita selaku seorang hamba supaya kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam sifat seorang hamba. Yang kedua untuk kita pimpin siapa? Untuk kita pimpin ahli keluarga kita. Kalau kita ada anak bini, maka anak bini kita adalah mereka-mereka yang patut kita tadi pimpin untuk sama-sama meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga agama menggalakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau kita tadi hidup dalam masyarakat, maka di dalam masyarakat tak dapat tidak kita juga sebagai pemimpin untuk menegakkan kemakrufan dan pemimpin untuk menghancurkan ataupun mencegah segala kemungkaran sehinggalah mana kepada peringkat yang lebih besar. Muslimin muslimat tuan-tuan yang mulia, alhamdulillah, antara tajuk yang diberi kepada kita hari ini sebagaimana yang kita faham ialah Ramadan melahirkan akan jiwa-jiwa yang qanaah, bersifat dengan sifat qanaah.
Qanaah ni di dalam bahasa Arab. Amo petik daripada kitab apakah arti qanaah. Qanaah sini dia kata ar-ridha bil yasir minal ata'. Wa kana ba'du ahlul ilmi innal qunu' qad yakuna bi ma'na ar-ridha. Wa summiyati qanaah li'annahu yuqbalu 'ala syai' alladhi lahu radiyan. Secara mudahnya qanaah daripada sudut bahasa itu ialah redha dengan sedikit atas apa jua yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ni daripada sudut bahasa. Nah, manakala redha daripada sudut istilahi pula ialah qanaah daripada sudut istilah pula ialah ar-ridha bima a'tallah. Redha dengan apa jua yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ukur arti qanaah daripada segi bahasa ataupun daripada segi istilah ni ada sedikit perbezaan. Hak daripada segi bahasa dia kata redha dengan apa jua pemberian yang sedikit di sisi kita yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni nisbah pada bahasa. Daripada sudut istilahi pula ialah redha dengan apa jua yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada barang hak Tuhan beri kepada kita tadi banyak ke ataupun sedikit ke, comel ke, huduh ke, puas hati ke, ataupun kita kata tidak setuju pada hati kita, tak dapat tidak redha tadi kena ada. Maka itulah yang dikatakan qanaah itu sendiri. Dan sebahagian pada ulama pula, sebagaimana Al-Imam Suyuti menyatakan qanaah ni ialah berpada-pada dengan apa yang kamu miliki. Nah, terjemah pada bahasa kita ialah berpada-pada dengan apa yang kamu miliki. Hasil daripada apa? Hasil daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara mudahnya kita terjemahkan dengan satu cerita yang berlaku kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak ni sebagaimana yang telah kita cerita di dalam siri yang pertama dulu. Nah, pada minggu yang pertama, pada kuliah yang pertama dulu, kita telah cerita seorang yang kaya. Kekayaan dia tadi sehinggalah mana dia tadi setiap tahun menafkahkan 100 orang untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah. Nah, mari suatu ketika khadam kepada Sayyidina Abdullah ibn Mubarak tadi, mari royak kepada dia, wahai tuan, sesungguhnya unta dan juga barang-barang dagangan tuan telah diropok oleh seseorang, yang mana dirompok tadi kesemuanya. Riwayat pertama ada kata 40 ekor unta berserta barangnya, dan riwayat yang kedua pula ada menyatakan 70 ekor unta berserta barangnya. Lalu Abdullah ibn Mubarak tadi angkat tangan syukur, alhamdulillah. Syukur. Lalu khadam dia tak ditanya, mengapa tuan bersyukur? Lalu dijawab oleh Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, mengapa aku tidak bersyukur? Kerana di dalam kes ni Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan akan pahala kepada aku. Dan yang kedua, mengapa aku tidak bersyukur? Kerana di dalam perkara ni juga Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar kepada aku, bukan semua yang aku anggap sebenarnya milikku, bahkan ianya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ni kita duk nampak barang-barang hak yang ada pada kita tadi, daripada rumah, daripada kereta, daripada baju, daripada apa jua yang kita miliki, tanah pamah, duk rasa hak kita. Tapi hak mutlaknya adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitulah juga kadang-kadang kita tak nampak di sebalik peristiwa itu adalah suatu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Apa yang kita nak tarik daripada cerita ni tuan-tuan ialah dalam arti kata lain berpada-pada yang kita letak sifat tersebut pada hati. Nah, kalau kita tadi seorang yang disebut sebagai ahli dunia, pasti kita tadi merasa kecewa dengan kehilangan bagai kita. Nah, kalau kita tadi seorang yang kita kata bangsakan dengan orang yang tadi yang gila kepada harta, teringat kepada akhirat, mesti kita marah dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Kerana apa? Kerana terkadangnya dia memberi bekah di dalam kehidupan kita akibat tak adanya sifat qanaah pada diri kita, sekaligus sifat qanaah tersebutlah yang membentuk akan sifat redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat tuan-tuan yang mulia, di antara benda-benda yang berkaitan daripada sifat-sifat hati dengan sifat qanaah ialah syukur. Selain daripada syukur juga, suatu yang berkaitan dengan qanaah juga ialah redha. Yang ketiga pula ialah berkat. Yang keempat pula ialah zuhud. Yang kelima pula ialah tawakal. Ni kesemua perkara-perkara tersebut disebut sebagai sifat mahmudah, sifat yang terpuji, sifat yang diserapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Kenapa? Kerana inilah sebenarnya sifat kehambaan.
Cuba bayangkan kalau kita tadi tak ada sifat qanaah, pasti yang akan menguasai diri kita adalah sifat tamak halaba. Apa sebut kata ada sifat tamak halaba, sekaligus di sebalik sifat tamak halaba akan adanya sifat bakhil. Di sebalik sifat tamak halaba akan adanya pula sifat riya. Di sebalik sifat tamak halaba akan adanya sifat ujub dan juga sum'ah. Mari pula akan penyakit-penyakit yang berbentuk sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Nah, itu kata pepatah Arab. Man arafa Allah Ta'ala safalahul aishu fatabat lahul hayatu wa anis billahi azza wa jalla wa la yakhafu illa Allah. Man arafa Allah, siapa yang benar-benar kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ai bermakna dengan arti kata lain, orang yang Allah Ta'ala redha kepada dia dan dia redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti pada dirinya akan ada 4 sifat. Yang pertama, safalahul aisyu, bersih kehidupan dia. Apa maksud bersih kehidupan dia sini? Dia tidak meletakkan diri dia di dalam perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa. Dan dia tidak cenderungkan diri dia pada perkara-perkara yang boleh membawa kepada fitnah terhadap agama ataupun fitnah terhadap kehidupan manusia. Bahkan orang yang bersih kehidupan dia sini, dia sentiasa mengelak daripada perkara-perkara yang membawa kepada kehancuran, daripada kehancuran diri dia dan juga kehancuran orang lain. Nah, sebagai contoh, kalau kita tengok suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib berjalan dengan anak dia Sayyidina Hasan. Mari seorang Yahudi cerca kepada Sayyidina Ali tadi, disumpah dengan pelbagai sumpahan, dicaci maki. Nah, sehinggalah mana anak pada Sayyidina Ali, iaitu Sayyidina Hasan tadi, menangis. Menangis kerana apa? Menangis kerana tidak sanggup melihat ayah dia tadi dicaci oleh orang Yahudi. Nah, lalu dia bertanya kepada ayah dia Sayyidina Ali, wahai ayah, mengapa ayah tidak membalas akan cacian orang tersebut? Nah, lalu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, sesungguhnya seseorang memberi apa yang dia miliki. Nah, kita orang ada piti, kita beri pada orang tak ada piti, bermakna kita ni ada. Kita orang ada makanan, beri pada orang tak ada makanan, bermakna kita ni ada makanan. Begitulah umpama yang dibuat oleh Sayyidina Ali. Orang Yahudi yang mempunyai akan segala sifat keburukan tadi, dia melontarkan akan sifat keburukan kepada Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali orang yang tidak mempunyai keburukan tersebut, dia berdiam diri. Lalu kata dia kepada Sayyidina Hasan, wahai anak anda, sesungguhnya aku tidak membalas akan perkataan-perkataan yang buruk pada Yahudi tersebut, kerana aku sekali-kali tidak diajar melakukan keburukan walaupun terhadap Yahudi oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak rakyat tu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati dia tadi sentiasa bersih, mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa, bukan hanya setakat bagi diri dia, bahkan juga dia memelihara akan orang lain. Nah, yang kedua, fatabat lahul hayatu, orang yang benar-benar kenal Allah Ta'ala, Allah Ta'ala redha kepada dia, dia redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat lihat lancar kehidupan dia. Lagu mana arti kata lancar kehidupan? Terkadang kita tengok kehidupan dia tadi terbeban dengan kemiskinan, terbeban dengan masalah-masalah, terbeban dengan perkara-perkara yang mendukacitakan. Hak ni daripada sudut pandangan kita, tetapi di sisi dia, dia tidak pernah mengeluh. Dan dia tadi berpada-pada dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada dia. Allah Ta'ala beri sikit, dia syukur. Allah Ta'ala beri banyak pun dia syukur. Allah Ta'ala beri sihat pun dia syukur. Allah Ta'ala beri sakit pun dia syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala letak dia tadi dalam apa jua situasi pun dia tetap bersyukur. Cuba kita lihat seorang tabi'in, perempuan yang bernama Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah. Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah ni ramai sekali anak murid dia. Antara anak murid dia yang paling masyhur ialah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ketika mana Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah sakit, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ni anak murid dia tadi mari ziarah. Dia lihat, lalu dia kata, wahai ustazah, sesungguhnya aku ni tidak tergamuk melihat kamu berada di pembaring yang menahan kesakitan. Tak tergamuk aku tengokmu sakit ni. Wahai ustazah, kata dia, izinkan aku mencari ubat untuk merawat akan penyakitmu. Nah, minta izin dengan Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah untuk apa? Untuk cari ubat, nak perubat penyakit yang dialami oleh Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah. Lalu kata Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah, nah, wahai Sufyan, tidakkah kamu tahu bahawasanya kesenangan adalah kurniaan Allah? Hak selama kini kita duduk senang ni Allah Ta'ala beri, mu tahu kau tidak?
Lalu kata Hasan Basri, ya aku tahu. Kata Sufyan As-Sauri, ya aku tahu. Begitulah juga segala kesenangan semuanya Allah Subhanahu wa taala yang kurniakan kepada manusia. Kekayaan, kebahagiaan. Adakah kamu tidak tahu? Lalu kata Sufyan As-Sauri, ya aku tahu. Lalu kata Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah, wahai Sufyan, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya merencanakan kepada manusia daripada perkara-perkara yang menyukakan hati mereka. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala juga merancang kepada manusia, meletakkan pada manusia benda-benda yang terkadangnya menggusarkan hati mereka daripada penyakit-penyakit, kemiskinan dan juga bala bencana. Sesungguhnya Allah Taala mengurniakan kepada kita daripada benda hak kita suka dan benda hak kita tidak suka. Tidakkah kamu tahu bahawasanya penderitaan yang aku tangguh sekarang pada penglihatan mata kamu juga adalah anugerah daripada Allah? Lalu kata Sufyan As-Sauri, betul. Nah, maka apakah perlu aku lari daripada anugerah Allah, kata Rabi'ah Adawiyah. Aku nak lari buat apa? Aku tunggu hak comel semata-mata. Tapi apabila kita, kalau benda tadi dianggap sebagai menyusahkan, aku nak lari kau daripada pemberian Allah? Tidak sekali-kali. Dalam arti kata lain, cerita ni tuan-tuan nak rayak kepada kita. Orang yang mempunyai sifat seorang hamba, orang yang mempunyai sifat qanaah, orang yang hati dia comel, dia bukan hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang dia tadi anggap nikmat baginya sahaja. Bahkan apa jua yang Allah Taala letak, dia syukur belaka. Hak kita nak ikhtiar buang segala kesulitan tadi, hak tu hak bab suku. Nah, hak tu cerita suku. Kita berasa benda tadi payah begitu begini, hak tu cerita suku. Nak rakyat sininya kita tadi jangan nampak benda yang kita kata hak setuju pada nafsu kita. Bahkan kita tadi tidak terima pemberian Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang tidak dipersetujui oleh nafsu kita. Nah, dan cerita ni juga berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar tadi sakit, masuk anak dia yang bernama Abdullah. Nah, berjumpa, wahai ayahanda, izinkan aku cari ubat untuk merawat akan penyakit yang kamu alami. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, jangan. Biarkan aku menikmati apa jua pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Nah, selama ni aku duduk nikmat kesihatan. Aku duduk mengecapi akan nikmat kesihatan. Belum lagi aku rasa nikmat kesakitan, belum lagi. Nah, lah ni Allah Taala uji aku dengan sedikit kesakitan, aku nak rasa dulu. Nah, bukan nak buat ikhtiar tuan-tuan, tapi nak rayaknya sifat yang ada di dalam diri mereka, mereka sentiasa bersangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka sentiasa bersyukur atas apa jua yang Allah Subhanahu wa taala letak pada diri mereka, tidak kira dalam situasi ataupun suasana mana sekalipun mereka berada. Ni dia katakan fatabat lahul hayatu. Orang yang mempunyai hati yang comel, orang yang mempunyai sifat zuhud, orang yang mempunyai sifat tawakal, orang yang mempunyai sifat syukur, orang yang mempunyai sifat sabar, orang yang mempunyai sifat qanaah, dia tidak lari daripada jalan yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala ke atas umat manusia. Nah, itu katakan fatabat lahul hayatu, lancar kehidupan mereka. Maksudnya mereka tidak pernah mengeluh dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang ketiga, wa anis billahi azza wa jalla. Di samping mereka tadi menjauhkan daripada melakukan dosa besar, di samping mereka tadi mengharungi kehidupan dengan apa jua perkara-perkara daripada sifat-sifat mahmudah, yang ketiga pula ialah anis billahi azza wa jalla, mereka sentiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara lagu mana? Dengan cara apa jua yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpandu kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, mana jua jalan kebaikan, maka jalan inilah mereka akan tuju. Nah, kita alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan syarat sesuatu hak yang mana kita katakan tumpuan kepada sesuatu ibadat semata-mata untuk memperolehi ganjaran syurga dia. Bahkan dia buka kepada kita mana jua daripada jalan-jalan hak yang dianggap sebagai jalan kebaikan oleh agama, maka inilah jalan kita nak menuju kepada syurga. Ada orang tadi rajin kepada semaya sunat, maka dia semaya sunat untuk apa? Untuk meraih pahala bagi mendapatkan hadiah syurga. Ada orang suka baca Quran, semaya sunat tak berapa rajin,
lalu dia memperbanyakkan baca Al-Quran semata-mata untuk meraih pahala bagi mendapat hadiah syurga itu sendiri. Ada orang suka bersedekah, nak baca Quran tak apa-apa pandai kerana tidak belajar, tapi dia usaha juga. Lalu dia membuat sedekah. Kenapa? Kerana dia nampak antara jalan yang Allah Ta'ala redha kepada manusia, tidak lain tidak bukan antaranya juga ialah jalan sedekah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Siapakah ayat? Ni yang ketiga, wa anis billahi azza wa jalla. Seorang hamba sentiasa cari jalan, cari usaha bagaimanakah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dia, supaya Tuhan dia tak disayang kepada dia. Kita Allah Ta'ala buka banyak sekali jalan kepada kita. Sehinggalah mana terkadang kita tadi tak ada nak turut jalan menuntut ilmunya, jalan bersedekahnya, jalan baca Qurannya, jalan kerja buatnya, jalan daripada jalan amal-amal yang salih, amal-amal yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amat-amat banyak sekali. Bahkan terkadang kita tadi nak kepada syurga, setengah orang tadi dia buat jadual. Jadual untuk meraih pahala. Kalau dia ni bawa kereta, maka sepanjang bawa kereta tadi dia membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa kau tempat yang dia tuju ataupun destinasi. Kalau dia tadi sambil kita kata petani turun baruh pi kucuk, sekali caku subhanallah, dua kali caku alhamdulillah, tiga kali caku Allahu akbar. Bermakna dalam keadaan harakah, tubuh badan dia tadi bergerak, mulut dia tadi tidak sunyi daripada melantunkan akan pujian-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang buat tabung tiap hari RM1, tiap hari RM1. Masuk tabung untuk apa? Untuk disedekahkan kepada pusat-pusat ilmu, untuk disedekahkan kepada fakir miskin, termasuk juga daripada armalah dan juga anak yatim. Orang membuat jadual sendiri untuk apa tadi? Untuk cara mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada kewafatan dia, Sayyidina Abu Bakar tadi jumpa dengan Aisyah. Tanya kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, apakah lagi daripada perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat ketika mana hayat hidup baginda tetapi aku masih belum laksanakan? Lalu kata Sayyidatina Aisyah pada Sayyidina Abu Bakar, wahai ayahanda, sesungguhnya apa yang ayahanda lakukan semuanya mengambil contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu perkara lagi yang saya lihat, bahawasanya ayahanda belum buat daripada apa yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya Abu Bakar berapa dia, wahai Aisyah? Kata Aisyah, setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa makanan, sedikit makanan untuk disuapkan kepada Yahudi, seorang Yahudi yang buta lagi tua yang berada di penghujung Madinah ni. Lalu Sayyidina Abu Bakar esok ke tadi ambil bawa makanan, gilah dia tadi kepada tempat Yahudi buta yang berada di lorong di penghujung Madinah tadi. Untuk tujuan apa? Tujuan tadi nak melaksanakan apa juga yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kepada Yahudi tersebut, Sayyidina Abu Bakar tadi waktu ambil makanan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, suap kepada Yahudi. Lepas pada makanan yang pertama nak suap kali yang kedua, Yahudi tadi tepih. Tepih tangan Sayyidina Abu Bakar. Lalu kata Yahudi buta tadi, siapakah kamu wahai pemuda? Mu ni siapa? Wahai fulan, siapakah kamu? Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, akulah orang yang kebiasaannya mari suap makanan kepada kamu tiap-tiap pagi. Kata Yahudi buta tersebut, sesungguhnya kamu bukan pemuda, bukan orang yang mari suap makanan kepada aku tiap-tiap pagi sebelum daripada ni. Lalu tanya Abu Bakar, kenapa kamu berkata sedemikian? Dijawab oleh Yahudi tersebut, orang yang menyuap kepada aku makanan tiap-tiap hari sebelum daripada ni, dia menyuap dengan kasih sayang, dia menyuap dengan lemah lembut, dan dia tadi melakukan perkara yang amat terbaik sekali bagi diri aku. Apabila mendengar akan perkataan tersebut, menangis Sayyidina Abu Bakar. Tidak dapat menahan air mata, lalu Sayyidina Abu Bakar tadi menangis. Selepas daripada menangis, kata Sayyidina Abu Bakar, wahai fulan, sesungguhnya orang yang telah menyuapkan kamu tiap-tiap pagi dengan makanan telah meninggal dunia, telah wafat. Dan aku hari ini mari nak menggantikan diri dia, kerana dialah sebaik-baik manusia, dialah kekasih Allah Subhanahu wa taala, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
apabila bunyi kata saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuapkan kepada Yahudi tersebut tiap-tiap pagi, Yahudi tersebut pula menangis. Lalu dia berkatakan, sebelum daripada ni, akulah orang yang pertama-tama sekali memusuhi Muhammad. Akulah orang yang paling benci sekali kepada Muhammad. Kenapa? Kerana aku tidak tahu bahawasanya dialah yang sering menyuapkan, dialah yang sering berbuat baik kepada aku. Tapi pada hari ini aku bersaksi bahawasanya Muhammad, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Nerayak tuan-tuan, orang yang dikatakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah Taala redha dan dia juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu dia sentiasa cari jalan bagaimanakah untuk berdampingan, untuk mencari akan rahmat ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ini yang ketiga daripada hak yang disebut oleh patah perkataan Arab tadi. Nah, manakala yang keempat, wala yakhafu illallah. Orang yang Allah Subhanahu wa taala redha kepada dia redha kepada Allah Subhanahu wa taala, la yakhafu illallah. Dia tidak takut kepada sesuatu melainkan hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut kepada sesama manusia. Dia tidak takut kepada binatang buah. Dia tidak takut kepada hantu, jin ataupun apa-apa daripada makhluk. Bahkan hak paling besar sekali, dia tidak takut kepada kemiskinan. Dia tidak takut kepada penyakit-penyakit. Dia tidak takut kepada ancaman-ancaman duniawi. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sering bersama dengan dia. Nah, di hati dia ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tahu kerana dia sering baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, bahkan dia tahu fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait. Tetapi walaupun kita kata hal keadaan dia tadi hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala, bukan arti kata dia tadi lari daripada ikhtiar. Tidak. Kenapa? Kerana ikhtiar juga adalah daripada tuntutan-tuntutan agama. Kerana ikhtiar juga adalah sebahagian daripada agama. Ikhtiar dia tidak buat. Kerana ikhtiar juga adalah daripada syariat yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, muslimin muslimat tuan-tuan yang mulia, alhamdulillah kita ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih. Walaupun keadaan sedemikian, jauh kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak kesunyian daripada syariat dia. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjamin akan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah mana kiamat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tinggalkan kepada kita orang-orang yang boleh mewarisi akan perjuangan dia. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, walakinnal anbiya yuwarithul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ni pewaris para nabi. Fa innal anbiya, kana para nabi, lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, tidak meninggalkan, tidak mewariskan kepada kita umat dia ni dinar ataupun dirham, mah perak ataupun harta monika, tidak. Walakinnal anbiya yuwarithul ilma, akan tetapi para nabi alaihi wassalatu wassalam meninggalkan kepada kita umat dia ni adalah ilmu. Maka nak meraih akan apa jua tinggalan-tinggalan para nabi dan rasul, maka jangan lagi kita tadi daripada medan ilmu. Nak duduk di medan ilmu, tak dapat tidak kita kena-kena, tak dapat tidak kita tadi wajib berdampingan dengan ahli dia. Siapa ahli dia? Al-ulama. Mutaakhir ini kita tengok, bahkan kalau kita duduk kira, sepanjang bulan Ramadan ni saja telah 13 orang ulama seluruh dunia meninggalkan kita. Tidak terkecuali di negara kita sendiri. Almarhum Tuan Guru Haji Ismail Kamu beberapa hari lepas. Dalam arti kata lain, kita ni kemungkinan besar berada di penghujung dunia. Walaupun kita berada di penghujung dunia, janganlah kita tak dirasa putus asa untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Carilah alim ulama. Kenapa? Kerana
dalam diri mereka adanya sir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rahsia-rahsia yang Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan daripada orang awam. Nah, jadi nak tengok rahsia tersebut duduk di mana? Duduk pada diri alim ulama, kerana mereka mewarisi daripada para nabi dan para rasul. Tengok pada akhlak mereka. Nah, mereka terkadang kalau kita tengok daripada orang yang memiliki akan harta benda, tetapi mereka tidak terikat dengan harta benda tersebut. Kenapa? Kerana mereka tahu harta benda dunia, kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Nah, mereka tahu bahwasanya apa jua yang mereka miliki daripada perkara-perkara dunia ni sedikit sahaja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wal akhiratu liman ittaqa. Nah, dan sesungguhnya akhirat, di akhiratlah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan akan perkara-perkara yang lebih besar daripada pemberian-pemberian dunia, liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dalam arti kata lain, sepanjang Ramadan ni, antara didikan Ramadan terhadap kita juga ialah untuk menerapkan segala sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji kepada kita. Nah, untuk kita tak biar rasa bersyukur. Nah, dengan apa yang Allah Ta'ala kurnia. Apabila kata ada tak disyukur, maka secara automatik sifat qanaah pun akan mari. Sifat berpada-pada. Kalau kita ni seorang yang kaya, kita tidak membelanjakan ke semua harta kita tadi bagi memuaskan hawa nafsu kita. Bahkan kita lihat juga kepada mereka-mereka yang susah yang berada di sekeliling kita. Kalau kita ni orang sihat, jangan kita tadi merasa gagah dengan kesihatan yang kita miliki. Kenapa? Kerana kita bimbang takut suatu ketika kesihatan tersebut ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukur dengan apa yang ada. Nah, bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Jadikan kehidupan kita ni penuh dengan keberkatan. Nah, apa itu berkat? Berkat, kata Syekh Gharib Al-Isfahani rahimahullahu taala, ialah thubutul khair al-ilahi ala syai'. Thubutul khair, tetap akan sesuatu kebaikan al-ilahi, yang mana anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ala syai', atas segala sesuatu. Bagaimana untuk memahami akan pengertian tersebut? Nah, untuk memahami pengertian tersebut, kita lihat di dalam kehidupan kita. Orang yang diberkati akan hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harta dia belanjakan pada kebaikan untuk diri dia di sisi Allah. Orang yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya isteri, maka isterinya yang ada pada dirinya berbakti pada jalan Allah. Orang yang Allah Ta'ala kurniakan anak pinak yang ramah, maka anak pinak tadi yang boleh membawa dirinya kepada syurga. Sebagaimana kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Apabila matinya seseorang anak Adam, maka putuslah segala-gala. Illa min thalathatin, melainkan 3 perkara yang tidak akan putus. Nah, lagu mana? Sadaqatun jariyah, sedekah jariah, sedekah yang sentiasa mengalir. Nah, dalam arti kata lain, harta yang berkah, harta yang boleh kita laburkan untuk akhirat kita, sentiasa mengalir di dalam buku amalan catatan kebaikan kita semua. Au ilmu yang tafa'u bih, yang keduanya ilmu bermanfaat. Lagu mana ilmu yang bermanfaat? Kata ulama, ilmu yang bermanfaat pertamanya ilmu yang kita pelajari lalu kita amal. Karena keberkatan di sebalik amalan tersebut mendatangkan keuntungan kita di sisi Allah. Dan ilmu yang bermanfaat juga, kata ulama, ialah ilmu yang kita miliki lalu kita sebar kepada orang. Kita royak kepada orang, lalu orang tadi beramal dengan amalan yang dia buat, dia boleh pahala, kita pula mendapat pahala yang sama. Itu yang dikatakan ilmu yang mendatangkan keberkatan bagi orang yang menyampaikan. Dan yang ketiga pula ialah waladun salih alladhi yad'ulah, anak yang soleh. Nah, walad ni anak lelaki, maka termasuk daripada anak lelaki sini ialah termasuk juga ialah anak perempuan yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapa dia apabila ibu bapa dia meninggal dunia, bahkan ketika mana hayat hidup lagi. Nah, anak kita duk doa dah. Jadi anak yang mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita ialah anak yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam arti kata lain berjalan atas syariat yang telah diperkenalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam agama Islam yang kita anuti. Dan kita mohon supaya Allah Ta'ala, supaya dia tak diteguhkan kita tadi dengan iman, dengan Islam, iman juga takwa, sehinggalah mana kita dibawa menghadap dia insya-Allah. Jadi setakat itulah dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang jahat, yang lemah, yang hina, yang salah, yang keji adalah kelemahan diri kamu sendiri daripada sudut syariatnya, terkasar bahasa, tersalah kata, termakan masa. Harap maaf banyak-banyak jika sekiranya ada kesilapan. Mohon alim ulama ataupun orang-orang yang mengetahui memperbetulkan kesilapan. Sesungguhnya al-faqir penuh dengan
kesilapan dan juga kehinaan, sehinggalah mana bertemu kembali insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina mahlikut unsa wa zakar. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم ارفع وارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى البلاء والوباء والغلاء والقحط وجميع المعاصي والمنكرات ومن جميع الأمراض والأسقام ما ظهر منها وما بطن من بلادنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.